Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, 3 Ramadan, dan mudah-mudahan kita dipilih Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang beroleh takwa di hujung Ramadan kita. Maknanya bertambahlah kalau ada apa orang kata jangka takwa tu, mudah-mudahan bertambahlah takwa di dalam diri kita ini, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lepas Dan oleh sebab tu juga Fulumi Dr. Han slot mingguan setiap hari Selasa yang dibawakan khas oleh TV Ikram dan juga Akademi Dr. Han. Sempena edisi khas Ramadan kali ini, kita membawa tema muhasabah dan refleksi. Jadi dalam 4 slot untuk sepanjang Ramadan ini kita bincangkan tentang muhasabah, tentang refleksi. Tentu sekali macam biasa, episod ke-40 ni Dr. Har akan memberikan pengenalan tentang kedua perkara ni, muhasabah dan refleksi. Bukan dia yang kata samalah tu muhasabah tu juga nama lain dia refleksi. Reflection tu juga antara lainnya adalah muhasabah tapi mungkin kita saja meletakkan kedua-duanya untuk memberikan apa orang kata perihal pentingnya aspek muhasabah ini dan pada episod yang ke-41 insya-Allah kita akan bincangkan mengapa muhasabah dan refleksi ini sangat penting. Mungkin kita biasalah mengatakan bahawa setiap hari kita mesti muhasabah diri kita, tetapi dalam konteks reflection atau reflexive learning di dalam aspek pendidikan, ianya juga sangat-sangat penting khususnya sekarang apabila kita mahu membuat penaksiran pelajar, kita memang nak berikan markah yang lebih tu kepada pelajar yang lebih reflektif dibandingkan dengan mungkin pelajar-pelajar yang lain. Sebab terutamanya dalam kursus yang berkaitan dengan kemahiran, berkaitan dengan etika, akhlak, itu dia banyak memerlukan seorang itu untuk lebih reflektif supaya dia boleh sentiasa berubah kepada sesuatu yang lebih baik. Kemudian dalam episod yang ke-42 insya-Allah kita akan bincangkan tentang bagaimana untuk menambahkan diri kita ini menjadi insan yang lebih mampu memuhasabah dirinya dan juga lebih reflektif. Apa nama lainnya, kontemplatif, introspektif, yang tu. Dan pada episod yang terakhir iaitu pada episod yang ke-40 tempat ini 40, 41, 42, 43 episod yang ke-43 kita bawakan tetamu lah dekat kat raya tu untuk membicarakan tentang budaya muhasabah. Jadi itu secara umumnya tentang apa yang akan kita bincangkan. Jadi macam biasalah kita masuk dalam bulan Ramadan ni dengan penuh keazaman, kita bersihkan hati, kita taubah dulu, pastikan hati kita ini hati yang bersedia untuk merebut segala peluang keemasan yang Allah berikan untuk sepanjang bulan ini. Bukan hanya ibadah puasa saja, apa saja bentuk ibadah juga digandakan pahalanya, dan kita juga dalam keadaan menahan diri daripada lapar dahaga dan juga semua perkara yang membatalkan puasa ini, ianya adalah untuk tujuan penyembuhan ataupun menambah baik, merawat jiwa kita yang selama 11 bulan ni mungkin penuh dengan begitu orang kata banyak urusan yang mungkin boleh melalaikan kita, dan juga kita melakukan pelanggaran ke atas segala ataupun perintah-perintah Allah yang diperintahkan. Dan inilah masanya untuk kita, kata kalau misalnya kita berhenti sekejap ataupun kita picit pause button tu sekejap, dan mudah-mudahan inilah waktu kita untuk take stock, orang kata ambil balik semuanya, mana yang kurang kita tampung, mana yang baik tu kita tambahkan. Jadi oleh sebab itu tentu sekali keupayaan dan kemahiran memuhasabah diri sendiri ni satu yang mesti kita pertingkatkan. Dianya tidak datang secara kata semula jadi ataupun memang dah ada di dalam diri setiap orang itu keupayaan untuk muhasabah. Muhasabah itu sebenarnya satu yang satu kemahiran yang perlu kita latih daripada awal
Dan kalau kita lupakan dia pun nanti macamlah juga orang yang praktis berlari contohnya, bila dah lama tak lari tu nanti dia akan akan adalah kita punya stamina berkurangan ya. Jadi muhasabah ni kena sentiasa dibuat. Tak boleh kata bahawa tahun lepas saya dah muhasabah dah, tahun ni tak perlu tak boleh juga dia kena sentiasa. Dan orang yang paling beruntung atau paling kata boleh menambah dirinya untuk berubah kepada kebaikan tu adalah kerana orang tu banyak melakukan muhasabah dan refleksi. Kali ini Dr. Har mungkin lebih kepada muhasabah diri ataupun refleksikan diri, sebab satu lagi muhasabah ataupun refleksi ini boleh dilakukan oleh orang lain, yang itu kita namakan sebagai maklum balas ataupun kritikan jadi kritisism ataupun feedback maklum balas itu juga adalah cara orang lain memuhasabah kita. Tapi yang tu kita akan bincang pada satu bulan khas untuk aspek maklum balas sebab biasalah kita ni pun kena memuhasabah orang lain muhasabah mungkin anak-anak kita, pasangan kita muhasabah pekerja kita di pejabat, kalau kita seorang guru memuhasabah anak murid kita. Jadi itu mungkin memerlukan satu perbincangan khas tentang topik maklum balas ini Jadi hari ini atau bulan ni adalah khusus kepada muhasabahkan diri dan juga self reflection Baik. Macam biasa Dr. Han akan terangkan tentang kata dia punya definisi dulu kan muhasabah itu dan mungkin pertama sekali Dr. Han nak sebutkan di sini bahawa muhasabah ini memang merupakan satu yang sering menjadi tumpuan khususnya bagi mereka yang mempunyai kepintaran intrapersonal maknanya ke dalam dia mampu memikirkan sesuatu tentang dirinya sendiri. Yang ni yang selalu kita katakan sebagai ahli falsafah dan rupanya Socrates, kita ingatkan Socrates sebagai ahli falsafah Greek yang merupakan guru kepada semua ahli falsafah Greek ketika itu. Anak muridnya adalah Aristotle, dan Aristotle itu pula merupakan guru kepada Plato dan ada lagi yang ramai lagi. Tapi Socrates dia mengatakan bahawa dengan izin an unexamined life is not worth living. Maknanya suatu kehidupan yang tidak dinilai, ditaksir, dievaluasi adalah satu kehidupan yang tidak berbaloi pun untuk hidup. Jadi itu satu cara untuk mengatakan bahawa kalau kita ini tidak memeriksa sendiri atau membuat penilaian kepada kehidupan kita, maka sebenarnya kehidupan kita adalah sia-sia. Kehidupan kita adalah satu kehidupan yang mungkin rutin sahaja. Itulah kita. Bangun pagi, gosok gigi, lepas tu kita minum kopi, lepas tu kita pergi kerja. Lepas kerja kan buatlah kerja apa yang ada, lepas tu kan kita balik, lepas tu kan kita makan makan sedikit, bersihkan diri, lepas tu kita tidur balik dan esok balik berulang balik. Itu yang kemungkinannya kalau kita tidak kritikal ataupun menilai sendiri kehidupan kita ini, adakah hari ini lebih baik daripada semalam dan bagaimana saya nak pastikan esok lebih baik daripada hari ini, maka itulah yang mungkin dinamakan oleh Socrates kehidupan ini tidak berbaloi pun, not worth living. Dan ini juga kalau kita lihat muhasabah atau datang perkataan hisab lah kan muhasabah tu dari sudut bahasanya adalah membuat perkiraan dan perhitungan. Kita hitung-hitung, kita kira-kira dan mengemas-kini macam kira kalau katalah account nak tahu ada untung ke atau hari ini kita rugi. Jadi tujuan hisab itu dalam bahasanya takrifan bahasa adalah mengira untung dan rugi, mengira laba dan juga kalau ada kerugian. Bukannya sekadar nak hitung-hitung begitu saja tetapi kita buat perbandingan. Adakah hari ini kita untung lebih tak? Kalau misalnya semalam untung kita RM5, hari ini untung kita RM15, maka hari ini lebih untung. Tapi kalau katalah semalam kita untung RM5, hari ini kita dapat RM1 saja. Itu maknanya kita hari ini kita tidak untung hari ini kita rugi. Jadi itu dari sudut bahasa tentang muhasabah. Dari sudut istilah pula muhasabah itu adalah keupayaan diri seorang individu itu untuk menghitung amalannya
tindakannya, keadaannya, tingkah lakunya, satu demi satu, sama ada yang zahir maupun yang batin, hingga semuanya jelas menepati apa yang Allah nak. Jadi muhasabah dalam konteks istilahnya, dalam konteks apa yang kita nak perbaiki diri kita, khususnya dalam bulan Ramadan ini, khusus tentang ini. Kita nak tengok adakah cara kita berfikir ataupun kemudian pertuturan kita, tingkah laku kita, sikap kita contohnya, sama ada yang mungkin zahir dan yang batin itu, adakah semuanya menepati dengan syarak. Maka neraca timbangnya adalah apa yang Allah gariskan, ataupun apa yang kita lakukan semuanya melanggar batas syarak, maknanya apa yang Allah tak suka itu yang kita buat, apa yang Allah suruh kita buat kita tak buat. Jadi itu antara makna muhasabah itu dari sudut istilahnya. Dan tentu sekali selepas muhasabah itu akan berlakulah penambahbaikan, islah, maknanya dia akan memperbaiki dirinya supaya apa yang baik itu dia akan pertingkatkan mutunya, dan mana yang kurang, mana yang lemah, mana yang silap, itu nanti yang akan diperbaiki dan di situ berlaku islah. Sekiranya kita boleh bayangkan, muhasabah itulah juga sebenarnya menjadikan manusia ini sentiasa progresif, dia sentiasa ke depan, dia tidak statik pada tempat itu sahaja. Dan itulah juga yang menunjukkan bagaimana kita ada teknologi yang sedang kita gunakan ini. Mungkin 10 tahun lepas, 20 tahun lepas kita mungkin tidak tergambar untuk boleh begitu mudah untuk kita mencapai berkomunikasi dengan orang yang jauh lagi. Selagi mana dia ada di dalam media sosial ini, siapa pun boleh orang kata mengikutinya. Malahan kalau misalnya kita punya technical team kita, dia tak mesti duduk dalam satu tempat. Kalau dulu Dr. Har kena pergi ke konti kemudian semua pasukan tim technical tu kena ada kat situ semua. Tapi hari ni mungkin tim technical Dr. Har seorang aja, yang lain pun tak perlu. Dan orang tu mungkin tak ada pun di sebelah Dr. Har ni. Mungkin ribuan batu jauhnya daripada Dr. Har pun masih boleh lagi untuk mengadakan sesi sebegini. So itu sebenarnya hasil daripada muhasabah kita. Dan kalau kita lihat apakah definisi untuk refleksi pula. Jadi yang ni Dr. Har bagikan dalam konteks refleksi ni, dalam konteks yang selalu disebut apabila Dr. Har bercakap tentang pembelajaran reflektif. Jadi refleksi tu, reflection, dia datang dari perkataan Latin reflectere, maknanya to turn back and to bend, maknanya untuk menoleh ke belakang ataupun untuk kita satu yang lurus tu kita bengkokkan, maknanya kita nak buat U-turn sikit ataupun nak tengok dulu. Ini adalah satu proses di mana pemikiran kita akan diulang tayang, maknanya akan disemak semula supaya pemikiran kita itu boleh dianalisa dan boleh diinterpretasi. So itu yang menariknya. Jadi pada Dr. Har kita tambahkan kita gabungkan ni muhasabah dalam konteks bahasa dan istilah tadi dengan reflection, yang mana dari sudut bahasa Latinnya adalah reflectere ataupun to turn back. Dan yang selalu kita akan berikan definisi dan takrifan dalam konteks pembelajaran reflektif adalah satu proses di mana pemikiran kita tu kita turn around, kita balikkan untuk diinterpretasi dan juga untuk kita analisakan. Jadi oleh sebab tu dalam reflection dia memerlukan trigger, dia memerlukan satu cetusan, pencetus, yang mana ia mungkin sesuatu situasi ataupun satu peristiwa. Yang ini pada pandangan Dr. Har, itu nanti kita akan perhalusi ketika kita di dalam episod yang ke-42 bila kita mengatakan bagaimana nak melakukan muhasabah dan refleksi ini. Dan adanya pencetus, adanya proses refleksi ini tadi, dan hasilnya adalah satu orang kata insight ataupun satu dapatan yang kesedaran
bahawa adakah kita untung atau rugi tadi, itu antaranya ya. Dan nama lain bagi muhasabah dan reflection ni adalah contemplation ya, introspection, pernah dengar kan ya, consideration ni kalau dalam bahasa Inggeris ya, dengan izin, meditation ya, rumination, tu yang kadang ada pelajar Dr. Hatta, rumination ni datang daripada Rumi ke Prof? Dia kata yang kita tahu ahli syair yang sangat ya, kita tahu yang begitu indah kan dia punya syair-syairnya ya, Rumi. So tak tahu, mungkin itulah rumination ya, wallahu alam, dan juga deliberation. Semua ni ya adalah sama maknanya dengan reflection ataupun muhasabah ya. Jadi apakah agaknya ya ayat dalam Al-Quran itu yang ya menyuruh kita ya, ataupun kalau kita lihat ayat yang menjadi dalil ya untuk kita manusia ini ya, muslim mukmin ini untuk sentiasa membuat refleksi dan muhasabah. Tentu tak lain tak bukan adalah dari surah Al-Hashr ya, surah yang ke-59 ayat yang ke-18 ya, yang mana kita ni selalu dengar ayat ni ya, auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, wahai orang yang beriman, ya Allah panggil orang beriman semua, bertakwalah kepada Allah ya. Dan ya, hendaklah setiap diri itu melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esoknya ya. Dan sekali lagi Allah ingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha teliti, maha meliputi pengetahuannya akan segala apa yang kamu kerjakan ya. Kalau ayat ni ya, dia macam sandwich ya, mula-mula ya disuruh kita untuk bertakwa ya, ittaqullah, kemudian ya diminta ya supaya kita ini memerhatikan ya, hendaklah ya kamu, setiap individu itu memerhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, iaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah ya. Jadi sangat mudah kalau kita lihat bahawa ya, itulah intipati takwa itu ya, bahawa kita sentiasa melihat-lihat, menyemak ya, tadi mengintrospeksi ya, membuat kontemplasi, membuat refleksi tentang apakah yang telah kita buat hari ini, yang mana merupakan bekal untuk kita di hari akhirat nanti ya. Atau mungkin hari esok tu adalah hari esok, masih lagi hari dalam dunia ini, tetapi tentu sekali juga boleh kita fahami lebih jauh lagi, iaitu hari esok, iaitu hari selepas kehidupan kita di sini, iaitu hari akhirat ya. Yang menariknya ya, di dalam selepas ayat ini adalah ayat yang ke-19, la yastawi wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun ya. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri, mereka itulah orang yang fasik. So siapa agaknya orang yang lupa kepada Allah itu? Tentu sekali kalau kita lupa kepada Allah, kita lupa kepada akhirat, kita tak ingat pun yang kita akan kembali ya, dihakimi oleh Allah, berdiri di hadapan Allah farda seorang-seorang ya. Tentu sekali kita lupa ya tentang, kalau kita lupa tentang ya, tentang Allah itu, lupa dengan pertemuan Allah, tentang pertemuan kita dengan Allah itu, tentu maka itu Allah menjadikan orang itu lupa akan dirinya ya. Jadi mungkin ya, kalau kita tidak membuat introspeksi dan muhasabah serta refleksi ini, sangat mudah untuk kita lupa daratan ya, sangat mudah untuk kita lupa siapa kita sebenarnya ya. Jadi oleh sebab itulah hasil daripada proses refleksi dan muhasabah ini adalah ya apa yang kita katakan satu kesedaran ya, kita sedar diri ya, siapa kita sebenarnya ya. Dan itu sebenarnya ya mungkin sangat penting untuk kita menggunakan masa yang ada ini untuk kita membuat ya muhasabah secara intensif. Mungkin pada bulan inilah ya, inilah bulan yang terbaik untuk kita melakukan muhasabah ya. Dan dalam konteks ini ya, kita mungkin ada antara kita kan rasa macam tak seronok nak buat muhasabah ni. Malahan muhasabah ni memang tak seronok pun ni, sebab kita
kita mengingat-ingat tadi tu kan ya, turn back tu tadi ya, reflection tu is actually satu proses di mana pemikiran kita ya, kita terbalikkan, kita pergi balik, kita revisit, tu maknanya kita pergi datang balik kepada ya, pemikiran kita apa yang kita simpan di dalam memori kita tu untuk kita timbang tara ya, untuk kita analisa dan kita buat interpretasi. Dan mungkin ni kalau dalam konteks ini, kalau perkara yang baik, perkara yang menunjukkan kejayaan, yang menunjukkan sesuatu yang dibanggakan, seronok tu muhasabah dan merefleksi tentang perkara begitu ya, dan mungkin kita rasa macam oh bel lah, saya ni bagus ya, saya silap hari bulan dia datang macam tu lah ya, kita rasa okay not bad lah ini macam tu kan. Tapi sebenarnya mungkin ya pada pandangan Dr. Han, muhasabah yang paling perlu adalah muhasabah tentang perkara yang di mana kita belum lagi berjaya ataupun kita belum lagi mencapai tahap yang sepatutnya, ataupun ya kita memuhasabah tentang kesilapan kita. Ya, memuhasabah tentang perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan, tapi kenapa saya lakukan? Ya. Jadi oleh sebab tu Dr. Han rasa memang nak tak nak ya, mungkin itu satu prasyarat lah sebelum kita nak pastikan kita bersedia untuk proses muhasabah ini, kita sanggup untuk melaluinya. Dan di situlah letaknya kenapa kita perlu sangat tahu the big why. Mengapa saya perlu muhasabah diri? Mengapa saya perlu ada ya, membuat refleksi terhadap diri saya sendiri? Jadi itu kalau Dr. Har anggap kan, itu suatu yang the turning point. Kalau misalnya kita tak tahu nilaian muhasabah itu, maka tentu kita tak nak buatnya. Dan bukan saja kita tidak memuhasabah diri kita, tapi kalau ada orang ya yang sangat mengasihi kita nak memuhasabah diri kita pun, kita akan ya tidak menerimanya, malahan ada kali kita musuhi orang tu pula. Kita tak mau pergi jumpa orang tu ya. Itu mungkin raya ni nanti ya dah boleh mungkin insya-Allah berziarah, walaupun belum lagi betul-betul macam sebelum pandemik dulu, tapi kita mungkin buat selection tu tak nak pergi kat sini ni. Ya, pakcik ni selalu sangat ya, tegur saya, tak maulah sebab kita rasa muhasabah ni sangat tak selesa. Ada orang yang mengibaratkan muhasabah ini ibarat ya sebiji pil yang sangat pahit untuk kita telan. Tetapi kenapa kita telan juga ubat? Sebab kita nak sihat. Jadi mungkin oleh sebab tu ya, orang yang sentiasa memuhasabah dirinya itu, dia memang nampak dari sudut kepentingan dan ya keperluan untuk muhasabah tersebut, dan ialah nak kata pahit ke payau ke ya, rasa macam mana pun kita telan jugalah. Jadi mungkin ya kita memang kena perlahan-lahan, bukannya secara orang kata serta-merta ya, perlahan-lahan kita mula ya memberitahu kepada diri kita sendiri, insya-Allah saya nak menjadi orang yang lebih baik hari ini daripada semalam, dan juga lebih baik besok daripada hari ini. Oleh sebab itu saya terpaksa, tak ada shortcut ya, tidak ada jalan pintas melainkan untuk membudayakan muhasabah di dalam diri saya. Ya. Oleh sebab tu kita mungkin boleh memulakan dengan perkara yang kita rasa masih lagi banyak ya penambahbaikan yang mesti kita buat. Contohnya lah, kita mungkin dalam konteks bermuayasyah ataupun ya dengan orang lain tu, kita memang jenis orangnya yang tak berapa banyak pun bercakap. Alhamdulillah ya, saya rasa kadang ya beruntung orang yang tak banyak bercakap macam Dr. Han ni kan ya, cakapnya sikit, mungkin tak banyaklah silap dia. Tapi mungkin ya dia nak juga pastikan bahawa itu tidak menghalang pula orang lain ya daripada ya berinteraksi dengan dia. Maka apa agaknya yang perlu saya buat ya? Terutama kalau mungkin dapatlah juga kan ya, kadang-kadang orang bagilah juga muhasabah kat kita tu, tapi mungkin caranya sangat lembut. You ni kan kalau senyum kan cantik tau ya. Ataupun mungkin ada yang lagi janganlah masam aja, senyumlah ya. Kalau kita terlalu ya agak kerap mendapat komen-komen seperti itu, ya itu sebenarnya satu maklum malas ya. Dan mungkin kita sendiri kena buat refleksi sekarang, kenapa orang cakap begitu pasal saya ni ya. Mungkin agaknya saya ni mungkin terlalu serius ke, contoh ya. Mungkin saya nak dalam bulan Ramadan ni saya nak belajar untuk banyakkan lagi senyum. Ya, senyum ni bukan apa tau, kalau dari sudut biologi ni anatomi ni ya, mungkin ada yang dah tahu ni, saya minta maaf dah tahu ulang balik. Nak senyum ni hanya memerlukan otot yang kecil saja ya, zygomaticus oris nama dia ya.
dekat ada sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, kecil je masuk tu, kalau dia tertarik begitu kita senyum. Ada orang yang mungkin ada lesung pipit tu, itu sebenarnya satu kita kata defect lah, ataupun bukan makna cacat macam mana, tetapi ada sesuatu yang mungkin otot tu terlekat kuat sikit dekat bahagian kulit. Jadi bila dia tarik sekali kulit tu, maka dia jadilah lesung pipit. Jadi tu yang cantik tu tapi setiap kali saya nampak seorang yang dengan lesung pipit tu, saya tahu bahawa yang ini adalah dari sudut defect Zygomatitis oris tadi. Dia punya otot tu nama dia dan otot tu sebenarnya ada di hujung mulut kita ni. Maka bila tarik kita senyum dan ototnya kecil je dibandingkan dengan otot yang bila kita kita nak macam tu kan, kita mengerutkan dahi tu kan, itu namanya frontalis Otot ni semua tipis-tipis saja sebab kat muka kita ni kan otot dia tak banyak, tapi sangat aktif kerana dia memberi ekspresi muka. Jadi kalau kita nak berkerut kan, masam gitu kan berkerut aja kita kan macam ada masalah je. Sebenarnya kita gunakan lebih banyak tenaga daripada kalau kita tersenyum. Dan tersenyum ni nanti dia akan menggerakkan rahang kita ni. Dan ada satu sendi, sepasang sendi di sini kanan dan kiri. Sendi ni temporomandibular junction dia panggil adalah mandible, itu adalah tulang rahang, dan dia ada sendi di situ dengan kita punya tengkorak ni. Jadi temporomandibular junction ini kalau kita tersenyum dia akan bergerak dan itu menyebabkan satu curahan sekresi ataupun keluarnya bahan kimia serotonin. Ni kalau mungkin siapa yang belajar kan, yang tahu adanya hormon-hormon tertentu yang berkaitan dengan emosi kita ni. Jadi serotonin itu akan keluar dengan banyaknya, maka kita akan rasa lebih alert, lebih segar dan rasa ringan. Jadi ini panjanglah ceritanya, tapi ni Dr. Hara ambil contoh kepada mereka yang mungkin selama ini mungkin jarang tersenyum. Jadi kalau boleh refleksi kita, saya ni mungkin perlu ini yang saya perbaiki, maka bulan ni banyakkanlah senyum. Banyakkan senyum. Dan mungkin orang mula-mula pelik juga kan, tapi tak apa, lama-lama tu orang senyum balik. Sebab senyum ni sangat infectious. Dia ini bukan jangkitan virus, tapi jangkitan virus senyum ni tak apa. Senyum itu itu adalah sedekah yang modalnya tak payah keluar duit lah kan, senyum saja. Dan senyum ini adalah bahasa universal. Bila kita senyum tu orang tahu, mungkinlah ada orang yang senyum tu ada niat yang sebalik udang sebalik batu, niat buruknya ke apa, tapi kebanyakan orang tersenyum kerana mereka memang nak menunjukkan bagaimana gembiranya mereka bertemu dengan kita. Jadi mungkin itulah bagi mereka yang membuat refleksi dan katakan mungkin yang ini yang perlu saya perbaiki. Mungkin ada juga yang mengata tak apa doktor, saya suka, saya bukannya doktor halah saya macam ni je. Tentu sekali itu mungkin selepas dia merefleksi, dia rasa macam saya tak boleh senyum lebar sangat, nanti kan orang tergoda pula, nanti orang tak khusyuk solat. Okey, saya rasa itu mungkin satu yang satu refleksi yang hasilnya itu mungkin pada saya agak ni juga, tapi tak apa, tu nanti kita boleh dapatkan maklum balas dengan orang lain pula kan. Tetapi selalu senyum ini maklum balasnya sangat cepat. Orang lain itu juga akan tersenyum dan insya-Allah kita sendiri akan merasa impak kepada rasa orang lain, rasa senyum, orang lain rasa gembira bertemu kita. Dan mungkin kita kadang bukan senyum saja, kita sertai dengan salam dibandingkan dengan salam tapi dengan muka berkerut atau muka masam gitu kan, dia bunyi dia intonasinya pun berbeza kan. Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum, dia lain juga kan. Jadi itu mungkin daripada sekecil-kecil perkara lah dalam konteks untuk diri sendiri. Tentu banyak juga lagi kita tahu kita punya perangai-perangai hodoh kita yang mana aib kita yang Allah tutup itu. Inilah juga masanya yang terbaik untuk kita membuat refleksi apakah agaknya kekurangan kita dan di bagaimana kita nak menambah baiknya.
Mungkin antaranya yang lebih lagi penting adalah untuk melihat adakah amalan yang kita lakukan setakat ini merupakan amal-amal soleh dan amal-amal muslih, baik dan membaikkan orang lain yang boleh dikira sebagai bukti kebaktian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Nak katakan cukup ke tak cukup amal kita punya amal memang takkan cukup untuk katalah membeli tiket nak masuk syurga tu tak boleh dengan amal kita. Takkan mampu dengan nikmat yang Allah berikan ni. Tapi yang kita mohon bila kita menunjukkan keazaman kita dengan bersungguh-sungguh ni untuk patuh dengan segala perintah yang Allah suruh dan kita jauhi segala apa yang Allah larang itu dia. Itu persediaan kita untuk hari esok. Jadi kalau kita nak Dr. Har nak nak wrap up ni, kalaulah misalnya semalam kita lebih banyak melakukan pelanggaran kepada Allah dibandingkan dengan perkara yang kita buat memang dengan niat mencari keridaan Allah, itu adalah satu hari yang sangat rugi. Maka hari ini apa yang kita kena buat? Melalui muhasabah kita, refleksi kita tadi, hari ini kita kena tambahkan perkara yang Allah suka dengan niat nak mencari keridhaan Allah tu, dan kita kurangkan pula bilangan perkara yang kita buat, sengaja kita buat, yang kita tahu perkara itu tidak Allah ridha dan sangat Allah benci contohnya. Kita tidak mahu nak melakukan pelanggaran lagi. Kita kurangkan kat situ. Mungkin tak boleh immediately secara mengejut itu tak boleh. Jadi kita ni kita kata muhasabah kan, mungkin lebih mudah kalau Dr. Har quantify atau letakkan kuantiti. Katalah semalam daripada 20 perbuatan yang kita buat, hanya 5 saja perbuatan yang boleh dikategorikan sebagai perbuatan soleh yang akan mendapat ganjaran. Mudah-mudahan Allah ridha dengan kita. Tetapi 15 lagi tu adalah perbuatan yang mungkinlah 10 tu perbuatan keji, perbuatan yang melanggar perintah Allah, melanggar suruhan Allah. Allah tak bagi buat, itu yang kita buat. Allah suruh, kita tak buat. Contohnya, itu terang-terangan merupakan amal yang kita kategorikan sebagai dosa tu, pelanggaran kepada tu. Dan 5 lagi adalah benda lara. Benda lara ni maknanya mungkin seronoklah buat di dunia ni, tapi di akhirat tak ada nilai langsung. Jadi kalau tengokkan tu, memang rugi kita hari semalam. Jadi hari ni apa kita nak buat? Kita tambahkan lara tu kita kurangkan jadi 2 saja daripada 5 agaknya. 3 tu amalan yang baik. Macam mana nak buat tu? Tengok niat. Mungkin perbuatan yang sama tetapi kali ni kita niatkan. Jadi kita mungkin tak perlu buat benda yang baru begitu, tapi kita betulkan niat sikit. Jadi sekarang ni daripada 5 tu dah tambah 3 daripada yang lara tadi dah jadi 8. Jadi hanya tinggal 2 saja benda lara, 3 benda lara tu kita dah cuba upgrade kan. Dan tentu yang 10 tadi tu, 10 perbuatan yang keji, yang dosa yang kita lakukan semalam, mungkin kita kurangkan 3. Masih lagi lakukan tapi 7 lah. Jadi 3 ni nak buat ke mana? 3 ni mungkin kita masuk, eloknya kita masukkanlah dalam kategori amal soleh tu tadi. Jadi dapatlah 5 tambah 3 tambah 3, dapatlah 11 di situ. Jadinya dan 2 hari ini kalau kita timbang, adalah 11 perbuatan baik daripada 5 naik 11, masya-Allah 2 benda lara dan 7 lagi tu adalah masih lagi dosa-dosa yang kita lakukan. Perlu ke kita buat macam ni, Dr. Har? Dr. Har rasa kan, bagi kalau misalnya Dr. Har ni seorang yang sangat kuantitatif, benda ni make sense. Benda ni boleh dan dia memberikan gambaran kepada Dr. Har, I can do this. Tapi syaratnya satu saja. Kita kena mampu dan bersedia serta meluangkan masa untuk melakukan muhasabah dan refleksi. Dan kalau kita rasa masa kita terlalu banyak nak buat benda lain, muhasabah ni is not important, Dr. Har nak ingatkan lagi apa yang Socrates kata, an unexamined life is not worth living. Satu kehidupan yang tidak diperiksa, dianalisa, diinterpretasi adalah satu kehidupan yang tidak berbaloi pun. Kerana hanya satu kehidupan yang berpusing di situ saja.
Dan tidaklah mustahil kalau itulah sebenarnya ya, kebosanan itulah yang menyebabkan kita merasa ya depres, ya merasa ya resah, dan itu yang menyebabkan ya kesihatan mental ya, kita hari ini merosot. Jadi Dr. rasa ya itu saja dulu ya untuk input yang pertama mengenai muhasabah dan refleksi sempena tema khas sempena Ramadan ya 1443 Hijrah ini. Mudah-mudahan ya setiap hari kita ni ya kita akan tambahkan dengan sedikit kebaikan ya. Dan itu ya mudah-mudahan akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kesungguhan dan keazaman tekad kita bahawa kita ya Allah ya mahu sangat-sangat menjadi orang yang diridainya ya. Sebab kita rasa begitu banyak nikmat yang Allah beri dan terlalu sedikit syukur kita. Dan ini yang boleh kita lakukan. Ya, lakukanlah yang sedaya yang termampu ya selagi nyawa di kandung badan. Apabila ya nyawa kita sudah sampai di tenggorokan tu ya masa itu sudah terlambat ya. Jadi itu saja dulu dengan penuh kasih sayang ya Dr. Han mohon doa daripada semua para pelayar ya dan juga Dr. Han juga doakan semua mudah-mudahan kita menjadi insan yang ya sebagaimana di dalam surah Al-Hashr ayat 18 tadi beroleh takwa, kerana kita sentiasa ya melihat apa yang kita lakukan ya semoga ianya menjadi sesuatu bekalan untuk hari akhirat, hari esok kita nanti. Jadi wallahu a'lam ya, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan ya episod yang ke-41. Mengapa perlu kita muhasabah dan membuat refleksi ini sehingga ya kita bertemu lagi. Ramadan Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat rahmah Tibika.